Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada penonton Halil Romli Channel. Sebelum kita mulakan, saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua seluruh umat Islam. Kembali bersama saya dalam ulasan Hawak 11 pagi. Ya, memang Hawak. Walaupun sudah lebih 4 bulan Pakatan Harapan menerjui Kerajaan Perpaduan, PMX Anwar Ibrahim setiap hari diangkat, dijajah, dipuji oleh rakyat Malaysia. Begitu juga dengan menteri-menterinya, ahli parlimen mereka mendapat pelbagai kemudahan dan disantuni dengan pelbagai rupa. Tetapi tidak kepada mereka yang tewas, dibiarkan terpinggir, hilang jawatan dan semakin hampir dilupakan. Ya, sebabnya tidak boleh ada kronisme dalam Pakatan Harapan. Mereka tidak boleh mengisi jawatan dalam GLC walaupun ada segala macam kelayakan, takut menjadi bahan kepada pembangkang. Dan inilah yang berlaku kepada Dr. Mazli Malik dan ratusan lagi pimpinan kanan parti keadilan sekarang. Memang kasihan Dr. Mazli. Ketika awal penubuhan Kerajaan Perpaduan sebelum ini, Anwar Ibrahim sendiri secara santai memintanya bersiap sedia, yang ditafsirkan oleh beliau sebagai gambaran bakal dilantik ke suatu jawatan dalam kerajaan. Rupanya ia hanyalah salah faham atau salah tanggapan semata-mata. Bersiap sedia menghadapi banjir di Johor rupanya. Sehinggalah kini memasuki hujung bulan Mac, namun masih tiada apa-apa kabar berita. Dr. Mazli akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi pensyarah di sebuah universiti swasta di Cyberjaya. Berita ini sepatutnya membuka mata PMX Anwar Ibrahim yang nampak berselera turun naik kapal terbang melawat pelbagai negara. Dan dalam kes Dr. Mazli, kembalinya beliau menjadi pensyarah biasa adalah sebuah cerita duka sebenarnya kepada pimpinan PKR khususnya. Dr. Mazli sebelum ini adalah pensyarah di UIA sebelum berhenti untuk bertanding pada PRU14 di kerusi Parlimen Simpang Renggam, Johor. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan sempat berkhidmat selama 20 bulan sebelum diminta meletakkan jawatannya oleh Tun Mahathir, Perdana Menteri ketika itu. Maksudnya, Dr. Mazli bila memilih untuk meletak jawatan sebagai pensyarah dulu adalah untuk menjadi ahli politik sepenuh masa dan pencapaian sehingga menjadi menteri sememangnya membanggakan kita semua. Kenapa selepas kalah di Parlimen Simpang Renggam pada PRU lalu, Dr. Mazli dilupakan begitu sahaja? Tidak bolehkah dalam keadaan partinya sekarang, PKR adalah tunjang kerajaan dan Anwar sebagai Perdana Menteri, Dr. Mazli yang masih berjawatan ahli MPP dalam parti dapat diberikan jawatan yang bersesuaian? Beliau sepatutnya dilantik mengetuai GLC atau sebagai pengerusi lembaga pengelola di mana-mana universiti sebagai pengiktirafan kepada kewibawaan dan pengalamannya itu. Bukankah banyak agensi dan GLC yang berkaitan pendidikan yang sesuai diterajui beliau? Kenapa Anwar dan kerajaan mensia-siakan manusia berkualiti seperti Dr. Mazli ini? Tidakkah kembalinya beliau kepada jawatan lama sebagai pensyarah di sebuah universiti swasta adalah gambaran kerana tiada pilihan atau peranan lain sudi diberikan kepadanya? Di mata umum dan pada pandangan ahli parti, nasib yang menimpa Dr. Mazli ini adalah tanda kegagalan, kalaupun bukan kebebalan. Sebuah kerajaan yang memiliki kuasa melimah ruah dalam tangan hanya kerana takut menjadi bahan pembangkang atau mengekalkan prinsip pegangan, tiada kronisme dalam parti. Akan timbul pertanyaan, macam mana kerajaan ini mahu diyakini dalam membela rakyat kalau pemimpin parti sendiri yang berkualiti pun disia-siakan dan tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya? Begitu juga ratusan lagi pimpinan PKR yang lain
yang masih menunggu jawatan? Apakah masih mahu menunggu lagi? Demi kelangsungan kesetiaan ahli parti, sesuatu yang drastik perlu PM Anwar Ibrahim fikirkan dan lakukan sebelum pimpinan lain seperti Dr. Mazli ini hilang semangat dan kembali ke kerjaya asal mereka. Atau bolehkah mereka mengharapkan dengan penumbuhan koperasi PKR setiap bahagian untuk menyambung kelangsungan kehidupan mereka? Fikir-fikirkanlah, wahai pimpinan Parti Keadilan. Sekian daripada saya untuk ulasan Hawak 11 pagi ini. Teruskan menyokong channel saya ini dengan memberi sumbangan melalui super thank di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalam.